Assalamualaikum Puan Iliana. Hari ini kami ingin membincangkan soalan yang diberikan. Soalan yang pertama yang dibentangkan oleh saya Akilah binti Azhan, 17 DHF F1006. Soalan yang kedua akan dibentangkan oleh saya iaitu Nur Amirah binti Samsul, nombor metrik 17 DHS 19 F1010. Untuk soalan ketiga, dibentangkan oleh saya Hanisa binti Hasan, nombor metrik 17 DHS 1067. Okay, principle of green community yang pertama menunjukkan kepimpinan berwawasan dan pemerintahan ni membangunkan standard pendidikan, bertanggungjawab dan penyampaian yang dilaksanakan secara praktikal dan menyediakan perkongsian maklumat akses terbuka untuk membolehkan peringkat inovasi. Yang kedua, memperoleh kecemerlangan yang terbentuk, menciptakan peluang untuk membaiki dan membaiki semula komuniti, kawasan, tempat dan bangunan yang ada. Ketiga, memupuk kualiti alam sekitar, melindungi, memulihkan dan meningkatkan aset warisan semula jadi dan budaya, dan juga mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan bahan pencemaran lain air dan atmosfera. Yang keempat, ciptakan peluang untuk kemakmuran ekonomi. Contohnya menciptakan pelbagai peluang pekerjaan yang memenuhi keperluan masyarakat setempat dan memperolehi barang dan perkhidmatan tempatan. Yang kelima, meningkatkan daya hidup, meningkatkan daya hidup. Contohnya menyediakan kediaman, bangunan dan kemudahan yang pelbagai dan berpatutan untuk mencerminkan keperluan sosial dan ekonomi yang luas. Okey, untuk soalan 2 pula, implement platform. Okey, yang pertama kita akan menggunakan website, yang kedua banner dan yang ketiga newspaper lah. Okey, untuk website ni kita boleh menggunakan YouTube, Facebook dan blog. Untuk yang banner pula kita boleh gunting ataupun poster, dan yang ketiga pula newspaper. So kita boleh guna magazine, katalog dengan flyer. Okey, untuk blog ni versi ringkas iaitu web blog adalah jurnal dalam talian atau laman web maklumat yang memaparkan maklumat dalam urutan kronologi terbalik. Dengan catatan terkini muncul pertama di bahagian atas, ini adalah platform di mana seorang penulis atau sekumpulan penulis berkongsi pandangan mereka mengenai subjek individu. Untuk banner pula ialah sepanduk boleh serupa, bendera atau kain lain dengan simbol, logo, slogan ataupun mesej lain. Bendera yang reka bentuknya sama dengan perisai dalam lapisan lengan, tetapi biasanya berbentuk persegi atau segi empat tepat. Disebut sebagai sepanduk lengan. Okey, juga sekeping bahan iklan bukan kain berbentuk bar yang memuatkan nama, slogan atau pesanan pemasar lain. Okay, last sekali ialah flyer. Okey, flyer ni adalah bentuk iklan kertas yang bertujuan untuk diedarkan secara meluas dan biasanya dipostkan atau diedarkan di tempat awam, diserahkan kepada individu atau dihantar melalui surat. Seterusnya saya akan serahkan kepada Hanisa. Next slide je lah.
Okay, untuk adapting basic principle ni ada 5. Sorry. Yang pertama, reduce pollution, conserve resources, conserve energy, reduce consumption and waste, protect the earth ecological balance. So, next slide. Next slide ni kita ada beberapa amalan untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Wujud apa? Next slide. Okay, amalan ni penting untuk melindungi alam sekitar daripada bahaya dan memastikan kehidupan di bumi ni dapat dikekalkan. So antara amalannya adalah carbon footprint. Okay, carbon footprint ni adalah ukuran jumlah keseluruhan gas rumah hijau yang biasanya dinyatakan dalam karbon dioksida ataupun dikenali sebagai gas beracun yang dikeluarkan sebagai hasil daripada semua aktiviti harian kita lah. Okey. Contohnya macam memandu ke tempat kerja menggunakan kereta. Lepas tu menggunakan komputer atau perkakas lain. Okey, yang seterusnya living sustainably. Keberlanjutan berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar. Ianya secara macam langsung berkaitan dengan penggunaan manusia dan dapat dipengaruhi ataupun menjadi sebahagian daripada amalan budaya dan politik kita. Seterusnya recycling. Kita semula adalah kaedah yang mudah tetapi berkesan untuk mula membantu alam sekitar. Contohnya macam barang yang boleh dikita semula adalah barang yang diperbuat daripada bahan seperti aluminium, botol air plastik, kaca dan jenis kertas tertentu. Seterusnya composting. Pengumpusan halaman dapat mempercepatkan penggunaan proses yang sama dengan mengkompos sisa organik akan mengembalikan nutrien ke dalam tanah agar kitaran hidup dapat diteruskan. Contoh untuk kompos adalah grass cycling. Ianya macam sisa gunting rambut tu kita buang dekat rumput dan rumput tu akan tolong uraikan rambut tu. Jadi dia dapat berikan nutrien dekat tanah tu lah. Macam tu. So that's all. Sekian, terima kasih.